Kenapa tuan-tuan? Kenapa tiba-tiba peristiwa tersebut berlaku? Kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba nak U-turn? Dia berlaku sebab, kalau tuan-tuan perasan, baru-baru ini Muhyiddin Yassin mengumumkan, 3 hari lepas, Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa dia akan bersara. Tuan-tuan ingat bahawa dia akan bersara. Okey, saya baca. Muhyiddin undur diri umum tidak pertahan jawatan Presiden. Ini 24 November yang lalu. Parti Pribumi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatannya dalam pemilihan parti akan datang. Pengumuman oleh Parti Ahli Parlimen Paguh itu dibuat ketika berucap dalam Perhimpunan Agung PAT Bersatu ke-6 di IDC Shah Alam. Pada hari Jumaat yang mulia dan penuh berkat ini, saya mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan kepimpinan baru telah pun tiba. Dan untuk itu saya ingin menyatakan saya tidak akan mempertahankan jawatan Presiden dalam parti yang diadakan sebelum hujung tahun hadapan, katanya. Menurut Muhyiddin, tarikh pemilihan tersebut akan ditentukan oleh Majlis Tinggi Bersatu tidak lama lagi. Pengumuman Muhyiddin disambut dengan laungan dari perwakilan yang minta dia menarik balik keputusan tersebut. Turut kedengaran suara pengurusi majlis minta hari bertenang dan duduk di kursi masing-masing. Okey. Tidak lama lepas itu, PAT, Perwakilan Agung Tahunan Bersatu, tolak keputusan Muhyiddin. Perwakilan Perhimpunan Agung Tahunan Parti Bersatu sebulat suara menolak keputusan Tan Sri Muhyiddin untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden. Keputusan itu dibaca pengurusi tetap Datuk Suhaimi Abdullah setelah selesai perbahasan 20 wakil yang berbahagian. Turut ditolak 2 lagi perkara yang dibangkitkan Muhyiddin, iaitu supaya Parti Bersatu mencari pengganti Presiden dan pendiriannya untuk menjadikan pimpinan itu tahun agung ini sebagai yang terakhir. Suhaimi berkata penolak itu selaras dengan 1, 2, 3, 4 dan 5 Perlembagaan Parti. MPT Bersatu menerusi mesyuarat tergempar secara konsensus menolak keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan. Akhirnya, disebabkan oleh itu, maka Muhyiddin mengeluarkan kenyataan sehari kemudian Muhyiddin sedia pertahan jawatan Presiden. Tan Sri Muhyiddin bersedia mempertahankan jawatan Presiden bagi pemilihan tahun hadapan. Muhyiddin berkata ini setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak, termasuk isteri-isterinya Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, bahawa kewajiban beliau masih diperlukan bagi mengukuhkan parti. Selain itu, bagi memastikan kelangsungan momentum positif setelah pilihan raya. Now, dia kata tujuan dia nak tarik balik tu sebab dia nak memastikan momentum positif. Kenapa? Sebenarnya dia letak jawatan sehari sebelum tu, dia tak fikir ke benda tu? Okay, tuan-tuan, kan saya cerita, saya relate tadi Yang pertama, apa yang exercise yang berlaku ini, apa tujuan dia tuan-tuan? Ini untuk menghantar signal kepada pemimpin-pemimpin PAS. Menghantar signal kepada orang yang mendesak di peringkat akar umbi yang mengatakan bahawa Bersatu bakal berkubur kerana kelemahan pemimpin seperti Muhyiddin Yassin. Itu sebenarnya yang berlaku. So beliau mengumumkan tidak bertanding, sebulat suara PAT, Perwakilan Agung Tahunan itu mengatakan tak nak, kami tak nak Perdana Menteri Presiden kami letak jawatan. Sehari lepas tu dia kata saya tak letak jawatan, menghormati keputusan yang dinyatakan oleh perwakilan. Now tuan-tuan, ini send a very strong signal kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama, dia ada satu kumpulan yang mendesak Muhyiddin Yassin meletak jawatan dan mendesak supaya beliau tidak bertanding sekali lagi kerana kelemahan yang dihadapi, kelemahan dan juga kekurangan, perkara-perkara yang menyebabkan beliau tidak layak bertanding. And that is the problem dengan Muhyiddin Yassin sekarang ini. Disebabkan oleh itu, this is a signal, ini satu taktik yang beliau gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, PAS. Kan saya cerita awal tadi kan, bagaimana PAS pandang sebelah mata je dengan Bersatu. Dia kata Bersatu tak ada kekuatan, Muhyiddin Yassin dilihat pandang lemah. Sebab ahli dia sendiri pun kata bahawa akan berkubur kalau Muhyiddin Yassin tetap jadi presiden. Jadi akhirnya PAS pun berpaling. Dengan stand ini, apa yang Muhyiddin Yassin boleh capai, dia boleh kata pada PAS, PAS, tengok sini. PAS tengok sini. Ni semua ni, sebulat suara kata, aku jangan letak jawatan. Erti kata, aku masih ada kekuatan. Kalau korang tak pandai baca read between the lines, tuan-tuan, itu yang masalah tu. Bila tak pandai baca read between the lines, itu yang jadi masalahnya. Jadi bila kita pandai baca read between the lines, baru kita nampak, oh, sebab itu ke kenapa dia tarik balik keputusan untuk nak letak jawatan. Oh, sebab itu. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan,
Muhyiddin Yassin telah menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes Felda. Okey, dia background dia macam ni. Dia mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa hutang Felda tidak pernah dimansuhkan oleh Muhyiddin Yassin. Sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, hutang-hutang peneroka Felda tidak pernah dimansuhkan oleh oleh Muhyiddin Yassin. Itu menurut dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Muhyiddin Yassin tak puas hati. Dia saman. Bila dia saman, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim kena jawablah saman tersebut, saman fitnah. So Anwar sedia buktikan di mahkamah Muhyiddin tak hapus hutang peneroka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersedia untuk membuktikan di mahkamah dakwaannya bahawa bekas Perdana Menteri tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan pelupusan hutang 8.3 bilion untuk peneroka Felda. Bagaimanapun Muhyiddin mengulangi bahawa dia telah melaksanakan sepenuhnya penghapusan hutang Felda dengan menegaskan bahawa Anwar sengaja salah tafsir dan memutarbelitkan perkara itu untuk memfitnahnya. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan pada 10 Oktober lepas terhadap sama Muhyiddin Yassin, Anwar memetik justifikasi pembelaan iaitu bersedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dan komen yang berpatutan. Pengerusi PH itu mendakwa apabila hapus kira hutang 8.3 bilion diumumkan, tiada sebarang dana atau dana kerajaan yang mencukupi sepadan diberikan untuk memastikan Felda dalam memenuhi obligasi keuangan mereka. Pinjaman peneroka 8.3 bilion kekal dalam buku keuangan dan tidak dihapus kira setelah pentadbiran PN atau kerajaan BNPN. Tetapi sebaliknya, pada atau selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Anwar pada sekitar Jun 2023 telah melaksanakan perjanjian dana dan telah membolehkan peruntukan tahunan lebih kurang 1 bilion dana untuk disalurkan dan dana atau diterima oleh Felda selama 10 tahun membolehkan pembayaran balik sukuk KP oleh Felda. Dana di atas boleh membolehkan Felda memenuhi obligasi-obligasi keuangan untuk memanfaatkan peneroka Felda dan telah didasarnya pembiayaan atau menghapus kira hutang 8.3 bilion. Mahkamah Tinggi sebelum ini menetapkan semalam fitnah berlangsung selama 8 hari dan pembicaraan penuh iaitu dari 2 hingga 5 Disember, 16 hingga 19 Disember. Dalam jawapan yang difailkan oleh mahkamah, Muhyiddin mendakwa Anwar dengan sengaja secara melulu dan berniat jahat menerbitkan beberapa kenyataan yang berunsur fitnah dan tidak benar walaupun defendant menyukuasa dan sumber Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Muhyiddin sebagai pelantik menegaskan bahawa penstrukturan semula hutang Felda melalui kertas putih telah dibentangkan di bawah pentadbiran pertama Dr. Mahathir tetapi ia tidak dilaksanakan. Muhyiddin mendakwa ketika kemudian menjadi Perdana Menteri, dia berjaya melaksana hapus kira hutang Felda pada 2021 sambil menegaskan isu hutang Felda terbagi pada dua iaitu isu hutang agensi kepada penghutang luar dan hutang peneroka kepada agensi itu. Ini bermakna Kerajaan Perpaduan yang kini dinamakan sebagai Kerajaan Madani tidak mahu meneruskan pelupusan hutang Felda yang telah dilaksanakan oleh pelantif. Motif defendant buat demikian adalah jelas supaya defendant dapat menyalahkan pelantif. Defendant kemudian mendabik dada pada hari peneroka bahawa defendant lah yang meluluskan dan melaksanakan pelupusan hutang Felda. Kemudian mendakwa dokumen yang ditangani oleh Anwar berkenaan sukuk sebanyak 9.9 bilion dan geran 900 juta selama 10 tahun dan bukannya pelupusan hutang peneroka Felda. Oleh demikian, pelantif menegaskan bahawa pernyataan pembelaan adalah suatu pembelaan palsu, tidak berasas secara persoalan dan satu afterthought yang agak mustahil dan tidak boleh dipercayai dan wajib ditolak. Baik. Dia macam ni lah, panjang cerita dia. Tapi dia macam ni. Oh, 10,000 menonton kita ni. Okey, dia macam ni. Cerita dia macam ni. Mahathir, pelupusan hutang Felda ni memang diumumkan zaman Pakatan Harapan pada Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tetapi tak berjaya diteruskan pada zaman Azmin jadi Menteri Ekonomi. Tapi tak berjaya diteruskan. Kenapa? Sebab pada masa itu kerajaan tumbang. Sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021, beliau telah mengumumkan pelupusan hutang Felda. Betul? Kita tidak menafikan pelupusan hutang tersebut. Tetapi umum dengan buat dua perkara berbeza, tuan-tuan. Memang beliau mengumumkan. Bila diumumkan, benda itu tidak diteruskan sehingga pada zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pun hutang Felda tidak dihapuskan sehinggalah Anwar jadi Perdana Menteri pada Jun 2023 hutang itu dihapuskan. Kenapa? Bagaimana? Nah, tuan-tuan, walaupun perkara itu diumumkan tetapi mekanisme untuk penghapusan hutang Felda itu tidak ada. Muhyiddin Yassin tidak meletakkan mekanisme tersebut. Kemudian Muhyiddin Yassin menyatakan 10 bilion dan 900 juta sukuk yang diterbitkan oleh kerajaan itu adalah alasan untuk tidak menghapuskan hutang Felda. Bagi saya itu fitnah juga. Tapi tak apalah.
Kenapa saya kata dia tak faham mekanisme pelupusan hutang Felda ni bagaimana? Bila hutang peneroka itu dihapuskan, siapa nak bayar kepada Felda? Sebab hutang itu di antara peneroka kepada Felda, bukan kepada peneroka kepada kerajaan. Felda ni bukan entiti di bawah kementerian. Dia adalah syarikat. So, bila Perdana Menteri mengatakan melupuskan hutang, soalan dia, habis Felda nak dapat duit itu daripada mana? Felda nak dapat duit yang dah dihapuskan tadi itu daripada mana? Ada bilion ringgit yang dihapuskan, tetapi Muhyiddin Yassin tak nyatakan duit itu nak datang daripada mana, nak bayar Felda macam mana. Sebab yang nak menghapuskan Perdana Menteri. Habis Felda akan terkontang-kanting, akhirnya Felda berkemungkinan akan bankrupt dan ditutup. Tetapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim datang, dia kata kita tak boleh buat macam ni. Kalau kita nak hapuskan hutang pemiutang, apa orang kata, orang yang berhutang itu kan, debtors itu kepada creditors dia, kita kenalah compensatekan creditors itu. Kita nak kata okey, tak bayar hutang kepada Felda, okey, tak bayar, baik, terima kasih Perdana Menteri. Habis Felda, yelah, dia tak payah bayar hutang Perdana Menteri, habis kami. Jadi Anwar Ibrahim kata tak apa, kita terbitkan sukuk, kita bagi kepada kamu, kita buat macam ni, maka selesailah, win-win situation kepada semua. Peneroka tak bayar hutang, Felda pun tidak akan melingkup dan terlungkup. Tetapi yang ni mekanisme yang Muhyiddin Yassin tak buat, tuan-tuan. Tak apalah, detail tu nanti kita akan faham. Dan kalau perkara ini benar, itu adalah defense yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam di dalam pembelaan beliau. So jangan risau, insya-Allah benda itu akan ada.